Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung pelajaran fiqh kita pada hari ini dengan membincangkan subtopik berkenaan dengan jenayah yang dilakukan pada anggota badan. Yang sebelum ni kita baca yang 4 syarat wajib qisas itu adalah untuk nyawa, fin nafsi. Dan hari ini kita akan masuk fil atrafi. Syarat wajib qisas ataupun syarat wajib bayar balik ataupun buat balik pada anggota tubuh badan. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وتقتل الجماعة بالواحد إن كافأهم. Hari kita tak masuk lagi yang atraf tu. Kita sambung minggu lepas. وتقتل الجماعة بالواحد إن كافأهم. Dan dibunuh balik al-jama'atu, penjenayah, jamaah penjenayah. Maksudnya penjenayah ni ramai. Maksudnya mereka 4 orang, mereka bunuh seorang, maka mereka 4 orang ni pun kena balas balik, kena bunuh balik. In kafa'ahum. Jika mereka ini ada saham lah, maksudnya ada saham dalam pembunuhan tersebut. Wa kana fi'lu kulli wahidin minhum law infarada kana qatilan. Walaupun perbuatan setiap daripada seorang-seorang mereka ni lawin farada, walaupun sekali saja dia pukul, tapi dia tetap dikira sebagai pembunuh. Jaga-jaga nah. Jangan duk pergi kata orang ramai, tiba-tiba dia mati, hampa kena balas balik. Lakinnahu dakhala fil qatli. Tapi syarat dia 4 orang ni dia pukul itu pukulan yang kita kata secara ghalibnya ataupun secara biasanya pukulan tu membunuh, tetapi tak bunuh. Maksudnya kita kata dia katok dengan kayu yang besar. 3 orang. Orang yang pertama katok tak mati. Orang yang kedua tak katok tak mati. Orang yang ketiga katok mati. Jadi 3 orang ni kena. Sebab 3 orang ni ada niat untuk membunuh dengan sengaja. Jadi dia ada qisas. Kalau dia pi katok dan menggunakan alat yang tidak kebiasaannya membunuh. Contoh kita kata pi katok dengan pen. Orang katok dengan kayu, pi katok dengan pen. Jadi dia kena balas balik tak? Sebab dia katok dengan menggunakan pen. Jadi dia kena bayar diat. Dia ada saham jugalah. Katok. Siapa tahu katok. Pandai-pandai pergi katok guna pen tu pun dah tahu dah tak membunuh. Jadi dia kena bayar, dia kena qisas tak? Dia kena bunuh balik tak? Tapi dia kena bayar dia sebab dia tidak dikira membunuh dengan sengaja. Kita tu kena rujuk balik kepada ta'arif bunuh sengaja, bunuh tak sengaja dengan syibih amdin. Okey. Kemudian summa asyara al-musannifu liqa'idatin, kemudian musannif menyebut satu kaedah dengan berkata wa kullu shakhsaini jaral qisasu bainahuma fil nafsi yajri bainahuma fil atraf. Dan setiap seseorang yang menjalani qisas di antara mereka berdua fil nafsi, pada nyawa ataupun pada jiwa, yajri bainahuma fil atraf, berlaku juga, berjalan juga qisas tersebut di antara mereka pada anggota badan. Maksudnya apa? Maksud dia nak ambil syarat qisas untuk nyawa dan syarat qisas untuk atraf ataupun tubuh badan, anggota badan sama. فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا. Seperti mana disyaratkan pada yang membunuh tersebut, syarat dia mestilah seorang yang mukallaf, akil baligh.
Yang kedua berakal. Itu kamu kena rujuk balik pada pelajaran yang lepas. Syarat bunuh, syarat qisas untuk golongan yang membunuh. Ada 4. Yang pertama baligh, dan yang kedua berakal, dan yang ketiga bukanlah si pembunuh tersebut ayah kepada yang dibunuh, dan yang keempat, syarat yang keempat, bukanlah si pembunuh itu lebih rendah martabat ataupun darjatnya daripada yang dibunuh. Dari segi apa darjat dia tu? Dari segi kehambaan dan juga agama. Maksudnya agama tu kalau Islam membunuh seorang yang kafir, dia tak kena bayar, dia tak kena bunuh balik. Ataupun seorang yang merdeka telah membunuh seorang hamba, dia kena bunuh balik tak? Itu syarat yang keempat. Seperti mana syarat yang membunuh itu, begitu juga syarat yang melakukan jenayah pada tubuh badan tetapi dia tak membunuh. Contoh, kita kata potong tangan, potong kaki, potong telinga, cucuk mata, cucuk hidung dan sebagainya. Itu maksudnya. Syarat sama. Tapi lagi ada tambah sikit. Wahina idin, oleh yang demikian, faman la yuqtalu bisyakhsin. Barang siapa yang tidak dibunuh balik kerana membunuh seseorang, tidak juga dipotong kerana dia telah memotong anggota seseorang. Wa syara'itu wujubil qisas, tersambung pada perkataan musannif, wa syara'itu wujubil qisas fil atraf ba'da syara'itil mazkurah, dan syarat wajib qisas fil atraf pada anggota badan selepas syarat-syarat yang disebut. Syarat yang disebut tu dah syarat yang disebut fi qisasin nafsi, yang 4 tadi tu. Maksudnya 4 syarat tu kena ada tambah 2 syarat. Untuk qisas pada atraf. Isnan kena tambah 2. Ahaduhuma, yang pertama, al-ishtiraku fil ismil khasi, berkongsi pada nama yang khusus. Maksudnya apa? Kita tengok litarfil maqtu' pada anggota yang dipotong. Wa bayyanahu al-musannifu biqawlihi, kemudian musannif menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan berkongsi pada satu nama yang khusus, iaitu al-yumna bil yumna, bahagian kanan dengan kanan. Ay tuqta'u al-yumna masalan, dipotong bahagian kanan seperti yang dia buat jenayah tersebut. Contohnya dia buat jenayah, dia telah memotong tangan seseorang, maka dia kena balas balik dengan potong tangan juga. Belah mana? Belah yang dia potong. Kalau dia potong belah kanan, maka dia kena balas balik pun potong belah kanan. Dari segi telinga kanan ke, ataupun tangan kanan ke, ataupun kaki kanan ke. Maka bil yumna min zalika, dia kena balas balik pun dengan kanan juga. Wal yusra mimma dzukira bil yusra, dan dia kena balas balik dengan bahagian kanan kerana dia membuat jenayah belah kiri, maaf. Dan dia kena balas balik, kena potong bahagian yang belah kiri kerana dia telah membuat jenayah memotong di bahagian belah kiri. Dia potong telinga kiri, maka dia kena balas balik pun potong telinga kiri. Tidak boleh kita memotong kanan silang, maksudnya silang. Dia buat jenayah, pergi potong kanan, hampa pergi potong dia kena qisas dengan potong kiri, tak boleh. Dia kena syarat dia sama. Kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Wala aksu, dan sebagainya tak boleh. Kiri kanan tak boleh, kanan kiri pun tak boleh. Itu syarat yang pertama. Wasani, dan syarat yang kedua, alla yakuna bi ahadit tarfaini shalalun, tidaklah salah seorang daripada dua pihak ni, penjenayah dan yang dikenakan jenayah ataupun mangsa, shalalun, tidaklah kedua-dua tersebut, penjenayah dan mangsa itu, shalalun, salah satunya adalah cacat. Boleh. Syarat dia dua-dua mestilah golongan yang sihat. Kita tengok penerangan. Fala tuqta'u yadun,
tidak dipotong tangan ataupun kaki sahihatun kaki siapa? Tangan siapa? Tangan si penjenayah ataupun si pemotong penjenayah lah kita kata. Si penjenayah yang sahih, yang kakinya elok. Bisyalla kerana dia telah melakukan jenayah kepada syalla. orang yang apa tadi? Orang yang cacat. Kudung. Tangan tak ada. Dia pergi potong tangan kawan tu. Jenayah dia pergi potong tangan orang yang kudung. Maka dia kena potong balik lah. Tak. Sebab apa? Sebab dia tidak menghilangkan manfaat. Tangan kawan tu memang tak ada dah. Dia pergi tambah sikit je. Dia kena potong balik tak? Tak. Cuma dia nanti kena bayar lah. Sedikit kena bayar dia. Wahia. Apakah wahia tu? Wahia tu maksudnya dia menafsirkan apakah itu syalla ataupun syalalun tadi tu. Wahia allati la amala laha, iaitu yang tiada fungsi baginya. Amma syalla, manakala orang yang kudung, dahlah kudung tak sedar diri buat jenayah pula, cik marah orang. Fatuqta'u, dia kena potong. Orang yang melakukan jenayah dahlah buat jenayah, kudung pula tu. Orang kata istilah dia ni tak sedar diri lah. Kaki tu tak ada, tangan tu tak ada, nak pergi buat juga orang. Buat jenayah juga. Apa dah jadi? Tak tahulah. Dia kena potong. Fatuqta'u bisahihati, ia kena potong balik kerana dia telah melakukan jenayah kepada orang yang kakinya sihat ataupun tangannya sihat. Alal masyhur, pada pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau penjenayah tersebut kaki dia tak ada ataupun kudung, dia pergi potong kaki orang yang kaki sihat, dia kena balas balik dah, dia kena potong balik dah. Ya, mengikut kepada yang dia potong lah. Maksudnya dia potong kalau kat paha, dia kena balik potong kat paha. Illa dia, tapi ada pengecualian lah untuk golongan-golongan yang cacat ni. Illa an yaqula adlan, melainkan pengecualian ni dia melainkan an yaqula adlani min ahli al-khibrah, berkata dua orang yang adil daripada orang-orang yang pakar. Maksudnya doktor, kalau dari segi tubuh badan kita kata doktor, ataupun orang yang pakar yang lain daripada dia, pakar lah. Melainkan dua orang yang pakar ni berkata, dia kata apa? In quti'at inna syalla, sesungguhnya orang yang cacat ataupun orang yang kudung ini, idza quti'at, apabila ia dipotong anggotanya, la yanqati'u ad-damu, tidak terpotong, tidak terputus darah. Maksudnya kita kata kaki dia tu dah cacat. Cacat kena potong dekat betih. Dekat ni orang apa? Bukan siku. Istilah dia apa? Lutut. Lutut. Dekat lutut. Jadi dia buat jenayah tu, dia pergi potong kaki kawan tu dekat paha, dia kena balas balik sampai ke paha. Tetapi kita kena mengambil pendapat daripada dua orang pakar. Jika pakar tu kata kalau kita potong la yanqati'u ad-damu, tidak berhenti darah tersebut, bahkan bal tanfatihu afwahul uruq, bahkan terbuka rongga-rongga urat darah tu, darah keluar. Maksudnya darah tak berhenti. Bahkan urat-urat darah tu terbuka. Bila terbuka, darah lagi keluar lah. Dan darah tersebut tidak dapat dihentikan. Wala tansaddu. Dan darah tersebut tidak dapat diberhentikan bil hasmi. Hasmi ni proses memberhentikan darah. Proses macam mana? Kita tengok tu. Ni. Ghamsuhu fi zitin maghliyin. Kita merendam tangan yang dipotong itu dengan
dalam minyak yang panas. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita kena qisas, potong balik kan. Dan cara untuk membentikan darah tu kita celup tangan kepada dalam air panas. Dan tak terhenti air pula darah tersebut keluar. Maka dalam keadaan itu terlepaslah, tidak dipotonglah kaki golongan yang bunuh tadi, golongan yang potong daripada golongan yang asyalla, cacat ataupun kudung, penjenayah yang kudung. Wa yashtaratu ma'a hadha an yaqna'a biha mustafiha, dan disyaratkan bersama ini an yaqna'a biha mustafiha, untuk mendapat redha jugalah daripada apa dia? Kena tanya, kena minta redha lah daripada pembunuh tersebut. Tak tahu. Ini tak tahu faham tak? Tak apalah, kita teruskan. Wala yatlubu, dan tidak boleh meminta, arsyan. Arsyan ni kita kata ganti rugi lah. Ganti rugi lisyalali, daripada orang kerana kecacatan dia. Boleh Summa asyara al-musannif liqa'idatin, nanti kita sambung pada pelajaran yang akan datang. Sekian, mudah-mudahan kita mendapat sedikit manfaat daripada penerangan ini. Kalau ada apa-apa tak faham, terus tanya saya. InsyaAllah kalau ada yang boleh membantu, saya akan membantu. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.